Macam mana boleh terlekat nama Ahli Kong tu? Cerita dia pasal apa, dulu masa saya bekerja di satu syarikat, syarikat tu short form Pro Film. Jadi staf-staf yang bekerja tu ramai ahli. Pastilah kita bagi nama lah, tidak seorang tu lah. Ali Rose, orang tu Ali Rose, Ali Cat, saya Ali Kong. Pasal saya banyak bekerja dengan production Hong Kong dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dalam program Kopi Kau Show, yang mana kita membawa beberapa orang yang ternama dan juga orang-orang yang penting dalam industri filem Malaysia. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Abang Ali Kong. Macam mana boleh terlekat nama Ahli Kong tu? Itu semua orang nak tahu. Kita ambil yang tu dulu, soalan pertama bang. Cerita dia pasal apa, dulu masa saya bekerja di satu syarikat, syarikat tu short form Pro Film. Pro Film, okey. Di mana nama syarikat tu adalah Producer Film Services Sdn Bhd. Jadi staf-staf yang bekerja tu ramai ahli. Pastilah kita bagi nama lah, tidak seorang tu lah. Ali Rose, orang tu Ali Rose, Ali Cat, saya Ali Kong. Pasal saya banyak bekerja dengan production Hong Kong dulu. Kong tu Hong Kong lah. Hong Kong. Banyak lah production Hong Kong datang. Jadi saya kena entertain lah. Saya assist dia orang. Production DP, director Hong Kong. Salah satu sebab lah. Itu tahun bila tu bang? Tahun 78. Saya dilahirkan di Muar, Johor. Orang Johor lah. Ya, Johor ya. Masa berumur 20 tahun, saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Sekarang 69. 69 tahun. Masih bekerja lagi? Kalau orang panggil, kerja? Kalau saya sihat, saya boleh buat diri saya boleh lah kerja. Abang, maksudnya kalau kerja tu dalam dunia filem ni, abang bahagian mana? Department mana? Saya fotografi lah. Sebenarnya saya dah cuba semua. Saya dah pernah buat production manager, director. Walau macam mana pun saya boleh direct, tetapi saya masih seronok buat lighting ni. Maksudnya jiwa tu lebih jiwa tu lebih di sini ya. Pada zaman Covid ni, kita semua faham kan, memang tak ada job lah. Jadi kita concentrate kerja persatuan lah. Kerja persatuan. Kerja persatuan lah yang kita beri sumbangan semua tu kan. Bantu pula bantu kru yang terjejas. Jadi yang Covid ni, itulah yang kita buat. Untuk orang tu berkhidmat untuk persatuan lah. Selepas itu saya ada buat satu TVC. Buat TVC Kelana. Jadi TVC tu, ya, maksudnya orang semua faham lah, kalau TVC ni kita shoot sehari je. Saya semalam je kan. Selesai lah kan. Tak kisahlah, tapi upah dia agak lumayan sikit lah. Tak banyak job lah, dapat satu dua job kan, job kecil-kecil kan. Jadi dapat juga peluang lah untuk asah balik semula kita punya bakat kita kan. Jadi masalah macam lama dah perkara kan, tengok tu kan. Bila datang ke Kuala Lumpur, saya dapat peluang bekerja sebagai apprentice di Universiti Melaya. Universiti Melaya dalam bidang electrical engineering. Okey. Jadi di situlah saya menimba pengalaman dalam bidang electrical lah. Maksudnya dari segi repair aircon lah, buat wiring lah. Di situ jugalah saya dapat sijil elektrik lah, sijil NITTCB lah. Maksudnya saya boleh terlibat dalam single phase dan three phase. Okay. Jadi di situ maksudnya pengalaman tu ada satu aset untuk saya lah. Yang itu kira taraf diploma. Taraf diploma. Taraf diploma.
Sebab dia sekali dengan praktikal. Dia dengan praktikal. Saya pergi college. Okey. Saya dihantar, saya kerja di Universiti Maya, tetapi dia akan hantar saya pergi college. Kerja pun kerja, belajar pun belajar. Dia sebagai scheme apprentice. Apprentice maksudnya dia ambil kita, dia bagi kita gaji. Lepas tu pada masa yang sama dia hantar kita pergi college. Selepas itu saya ada terbaca dalam satu khabar lah. Okey, baca iklan. Iklan kau. Ini punya scene dekat kedai kopi. Iklan di baca paper macam tu. Iklan di surat khabar. Mengatakan ada satu syarikat Producers Film Services nak pakai satu lighting man. Saya tengok, wah, dia kata dia akan offer gaji tinggi, kan? Jadi kerja di Simbaya ni alam kita kecil kan masa dulu. Berapa dulu? Alam dulu 220. Sebulan? 220 sebulan? Tahun 78. Belum kahwin lagi dah? Belum. Tapi masa tu masa tu cukup. Kalau mana 220 cukup. Tapi cukup kan? Cukup. Tahun 78 naik bas, sewa rumah cukup. 220. Jadi bila syarikat ni offer gaji tu agak tinggi lah. Saya pun join lah. Jadi interview tu dapat lah? Interview tu dapat je. Dapat, dia pun nak pakai orang kan. Mula di situ lah. Jadi di situ saya pada mulanya dilantik sebagai lighting man lah. Lighting man kena tahulah asas elektrik. Syarikat tu dia ada equipment lain, kamera kan, dia ada kamera HMI lighting. Jadi equipment yang cukup lah. Jadi di studio mula saya cuma pegang lampu je lah. Bahagian-bahagian power. Lampu je. Jadi ada kru tu berbagai, maksudnya dia ada lighting man, dia ada assistant cameraman, dia ada yang jadi kru biasa. Jadi nak set up live tu belum lagi, tak sentuh lagi. Maksudnya dia apply kan suruh kita lah. Bila dia apply ni shoot, saya yang KC dia. Kan. Dia ajar kita lampu ni macam mana, apa sebab dua kan. Jadi pada masa tu saya banyak buat TVC lah. TVC back to back lah. Maksudnya memang busy lah tengah tu kan. Kalau orang tu memang jenuh kan. Apa nama company tadi? Producers Film Services. Producers Film Services. Short form Pro Film. Dia Cik Hafsyam salah seorang board of director. Board of director waktu tu Hafsyam. Cik Hafsyam salah seorang board of director lah. So waktu tu abang masih lagi dengan UM ke atau dah? Secara berhenti UM dan terus join syarikat tu. Jadi daripada di situ saya dapat peluang lah untuk kenal kamera. Jadi di situ dia ada kamera, jadi tak ada masalah lah untuk saya belajar kamera. DOP tu pun offer saya okey, supaya saya ni buat kerja assistant cameraman. Pada masa yang sama lighting man, tapi assistant cameraman. Saya dapat job tu lah. Maksudnya pada mulanya dia ajak saya buat dokumentari. Pergi ni negara ASEAN, pergi Bangkok. Pergilah negara ASEAN. Negara ASEAN pakai kamera 16 lah. Waktu tu 16 lah. 16. Jadi saya belajar, jadi saya dapat timba pengalaman lah. Saya assistant cameraman, saya ikut dia buat dokumentari. Di situlah saya bermula kenal kamera. Waktu tu video tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Itu memang filem lah. Memang filem. Dan dalam pada shoot, kita shoot TVC, dalam pada tu kita pun ada shoot drama juga. Drama episod. Kita shoot dalam format 16mm. Dengan Niagara direct sound semua lah. Apa ni outdoor ke ataupun studio punya? Macam shoot drama biasa. Shoot di rumah, shoot outdoor apa semua. Pakai 16mm. Siapa director tu yang first director S. Salan yang mula-mula. S. Salan. Kita shoot drama RTM-nya lah. Untuk RTM. Dalam 12-13 episod. Saya rasa ada 2 drama saya buat tau. Saya buat mula tu Biduk Lalu Kembang Bertaut. Jadi zaman tu tak ada telemovie, dia filem je. Filem dah episod. Waktu tu abang dah assist kamera dengan lighting. Lighting. Jadi di situ saya pun dah. Kalau waktu tu kamera 16 pakai Niagara. Lampu apa bang? Brut apa semua? Lampu Brut. Mini Brut. Lain tak ada. Airy tu belum lagi. Selepas 2 tahun saya bekerja, syarikat beli HMI 2 biji. Barulah HMI sampai. HMI 2 biji. HMI daripada Jerman lah. Lepas apa tadi Pro Film tadi abang pergi mana?
Saya bekerja di Peluang Filem selama 12 tahun dah. 10 tahun. Lama. Ini pengalaman lah. Okey, lepas tu? Saya beruntung masa apa? Pada masa tu ramai DOP daripada Australia, daripada US, daripada Shoot dekat sini? shoot dekat sini. Jadi saya berpeluang bekerja sebagai gaffer. Jadi penolong dia kan. Di situlah saya menerima pengalaman. Pasal banyakkan DOP daripada Australia ni dia orang kreatif. Saya dan adalah 3-4 orang kru. Satu cara kerja, disiplin, dan yang keduanya setup. dia main setup tu lighting dia buat tu halus. Maksudnya Detail lah. tak dia maksudnya dia artistik. Okey. Dia buat tu artistik. Jadi kita dapat kecap lah kan. Dapat belajar lah. Daripada situ kita boleh eksperimen sendiri lah pula kan lepas tu. Kenapa lighting sangat penting dalam satu drama atau film tu? Kenapa dia penggunaan lighting sangat penting bagi pada yang baru-baru involve drama filem ni? Dia pasal apa? Lighting ni main peranan. Maksudnya kalau kita nak shoot, contoh kalau nak shoot filem, genre apa kita nak shoot? Okey. Katakan seram. Seram lampu kita berlain daripada biasa. Mungkin dia ada low-key kan? Low-key lah. Jadi kita nak timbul kemud tu. Tapi kalau kita tak buat macam tu, jadi sama je kan. Jadi tak datang mood kan. Jadi dan genre yang lain juga macam love story. Kita kena lampu kita pun kena kena supaya romantik. Kena romantik kan. Kita boleh introduce colour juga sebenarnya. Membantu cerita tu bagi mood lebih dalam lagi, lebih berkesan lagi. Itu peranan lighting sebenarnya. Kalau dalam komersial macam mana bang? Dalam iklan. Kenapa lighting membantu dari segi iklan punya ni? Dan jadi kita boleh produce lighting yang cantik. Pasal apa? Lighting yang berkesan. Kerana dia kasi concentrate dekat produk tu. Kan? Jadi produk tu kita nak highlight produk tu. Macam mana kita nak sell, nak jual produk. Jadi kita kena fikir macam mana. Maksudnya kalau kotak tu katalah ada dia punya branding dia tu, maksudnya lighting dia akan highlight dekat branding dia tu, macam tu. Yalah dia maksudnya dia akan highlight kan, katakan logo tu kan. Tak pernah nampak dia akan introduce satu lampu yang agak khas untuk situ je. Satu lampu tu khas untuk situ. Bahagian kecil tu. Jadi dia akan potong lah. Kan dia nak perkataan tu dia timbulkan. Untuk pengetahuan kalau Abang Ali turun set dia memang satu dia ambil masa sikit. Sebenarnya inilah dia. Bila ambil masa tu orang kata Ali tu memang slow sikit, tapi sebenarnya hasil dia memang satu yang menakjubkan lah. Pasal dia punya detail tu. Abang cakap tentang dia punya artistik dia apa semua, nak bercerita dari segi lampu. So benda-benda macam tu perlukan masa orang kan. Kita tengok. Kita tengok lah macam tak sebanyak lah kita tengok drama Korea kan. Drama Korea. Kita tengok lighting dia semua ada tu. Dia kilat dia ada, kita nampak. Cukup. Kilat dia ada, backlight dia ada, fill light mana dia apply. Dia apply triple lighting tu dalam cerita. Cerita Korea ke cerita Jepun ke kan. Kita nampak. Pasal dia orang ada director lighting. Lighting director. Saya pernah kerja dengan production Jepun. Lighting director yang buat lighting yang nampak lah. Yang pun production dia memang ada cameraman semua ada lah. Kru semua kan. Tapi satu je dia buat kerja cepat. Dia buat kerja cepat. Lari. Lari lah. Lepas filem saya agak dah ada pengalaman saya kan. Jadi saya keluar freelance lah. Saya pun resign. Freelance pasal masa tu banyak syarikat. Banyak syarikat yang offer kerja. Untuk freelancer lah. Lepas satu. So abang main commercial dia. Lepas tu saya berpeluang shoot dengan satu production daripada Perancis. Dust of Life. Tak tahu Azhar mungkin dah tinggal kan. Dust of Life. Jadi saya pada masa tu saya di offer bekerja dengan DOP lah. DOP tu Yusof nama dia daripada orang Perancis lah. Perancis production kan. Jadi saya tengok saya tertarik lah dengan dia punya kerja kan. Mula kita
tak tahu dia kerja dia macam mana. Saya ingat dia kerja kelang kabut. Cepat lah, dia cepat. Orang Perancis ni. Orang Perancis lari buat kerja kan. Tapi saya tengok bila dia buat siap kan. Tengok rasias. Oh, ini result dia. Kenapa dia tak lampu macam ni? Tak lampu di sini. Okay. Dekat kat sini. Jadi kita nampak result dia tu memang Sangat cantik lah. sesuai lah. Dengan scene tu lah. Dengan cerita dia. Suka cerita orang belajar juga lah. Jadi kita berpeluang lah sebenarnya kalau kita ikut production yang Luar daripada kan. daripada kita punya circle kita ni akan Dia, dapat benda baru lah. dia pakai lampu 12K, 6K, HMI ni lah. 4K. Maksudnya dia utilize semua lampu tu. Scene kita besar dengan scene kita katakan white kan, white. Lampu 12K tu untuk background je. Yang untuk subjek ni 4K je. Di situ kita dah dapat belajar lah kan, macam mana cara dia orang buat kan. Maksudnya, maksudnya dia orang buat tu, dia tahu apa dia buat. Betul. Okey bang, maknanya abang freelance sampailah sekarang. Daripada dulu memang tak pernah. Lepas tu buatlah beberapa filem. Saya tak buat banyak filem tapi saya buat beberapa filem lah. Apa filem yang abang buat? Yang agak-agak yang orang boleh tahu lah bang. Macam member lain tu banyak filem. Saya buat 5 je. 5 filem. Okey. Apa dulu bang? Filem saya yang pertama dengan Way. Dengan Way ya. Dengan Way. Kaki Bakar. Kaki Bakar filem yang kedua. Perempuan isteri lah. Perempuan isteri dan dot. Yang kedua filem Kaki Bakar. Lepas itu buat Amok. Nah, dengan Ahmad Saleh. Tak, tu Ahmad Saleh. Oh, Arman. Betul. Saya beruntung lah dapat pengarah-pengarah yang kata orang tu. Yalah. Yang ada pengalaman, yang ada karisma kan. Beruntung lah. Lepas tu dengan Ahmad Saleh, lepas tu saya buat dengan Noh Halim. Filem Panas. Lepas tu Wei 3 filem saya buat. Sekali saya buat dengan Wei Buaya Lalu Laju. Itu last saya buat dia lah kan. Bang, siapa yang seangkatan dengan abang? Yang seangkatan dengan saya. Ramai. Indra Cimuda. Waktu zaman-zaman pro filem tu Bada Arwah Jamal Ma'arif. Dana Osman. Dana Osman senior sikit lah. Tapi dia pun lebih kurang juga lah time kita ni kan. Dan ramai lagi ada yang apa ni yang kerja dengan skop tu. Bung pun ada kerja dengan saya juga. Dua filem yang kerja dengan saya. Okey bang. Sebagai seorang pengarah lampu ataupun direktor fotografi lah. Bukan pengarah lampu, direktor fotografi lah. Apa abang punya preparation awal sebelum abang start masuk set tu? Rasa kalau abang punya amalan maksudnya abang punya ni macam mana? Dia sebenarnya kita dapat skrip. Okey. Mula kita tengok skrip kan, and then kita study skrip. Kita study, tengok lokasi kat mana. Dan dia sebenarnya kalau kita nak buat filem ni kan, kita masa pre-pro, kita dah pergi lokasi tu, kita dah tahu dah kita punya kamera kat mana. Masa kita tengok lokasi tu kan, dah tahu dah letak. Kita dengan director dah tahu dah mana kamera yang tahu. Nak track ke kat sini, dekat mana kan. Saya dah buat plan dah. Saya dah buka satu kertas kan. Saya pun lukis, okey lampu kat sini. Track kat sini, kamera sini. Subjek tu. Jadi kita dah hari kita shoot sampai lokasi. Kita tak payah tercengang lah. Kita dah tahu dah mana. Kan? Tak payah nak berorak nak pusing kan. Kita dah tahu okey ini tempat dia. Abang punya pemilihan kru pula macam mana bang? Kru? Kalau abang lah. Tak, dia sebenarnya lebih baik kalau kita dapat kru yang biasa buat kerja kita lah. Kan? Yang faham kita punya kerja kan. Jadi dia tak banyak soal. Kadang-kadang ada pernah juga saya buat drama kan. Ada kru tu kadang-kadang tak ada yang contoh saya cakap okey, lampu ni kat sana, dia kata tak payah bang, lampu kat sini. Dia tak nak ikut tau. Jadi macam tu payahlah kita nak kru yang dia biasa kata. Jadi dia ikutlah apa yang kita nak kehendak kita kan. Macam mana kita nak buat semua kan. Cuma yang saya nampak dulu yang saya buat filem, shoot filem on film. On 35 kan. On 35. Kamera pun semua mechanical lah, semua on 35 kan. Jadi filem yang saya buat betul-betul on film, kompresi dot-dot. Amok.
lepas tu panas. Yang lain macam kaki bakar itu dah digital. Dan buaya laju dah digital. Kaki bakar pakai kereta Tapi kita dah pasal apa kita lampu kita masa tu kena strong lah. Jadi strong bila dia transfer tu dapat lah dia punya mesh tu kan. Maknanya kalau pakai filem lampu kena lebih lagi. Tak juga. Tak juga, kita tengok lah pasal kalau kita pakai digital pada ketika tu kita kena transfer. Transfer tu filem. Di ketika itulah. Kita shoot on video. Nak transfer tu filem. Jadi image tu nak kena kuat. Kalau dia tak kuat jadi dia kelam kan tak apa ni kan. Jadi itu pula dia punya masalah dia kan. Dan saya pun ada buat satu filem lagi. Tak keluar masa sekarang. Tycoon. Tak keluar masa sekarang. Mungkin ada masalah, tak tahu dah ada producer tu kan. Tapi situ dia nanti saya sebagai apa ni pengarah technical. Abang sekarang umur 60? 69 lah. 69 tahun. Otak bukan tua otak. Okey. Lama. Abang kena bagi tips dekat kita punya penggiat-penggiat yang muda ni, kru yang muda je. Macam mana abang kekal relevan dalam industri filem? Sampai sekarang masih lagi orang panggil. Lighting man, Alikom. Masih lagi call lagi. So macam mana abang tips dia abang bagi kat budak-budak baru ni? Tak ada budak-budak baru ni dia orang kadang dia kena timba ilmu. Dia kena timba ilmu, dia kena tengok filem. Filem bagus lah. Especially filem yang menang best cinematography. Di situ kita study lah kan. Kita tengok macam mana nampak light tu kan, macam mana kan. Dan lagi satu kita belajar lah. Masuk kelas lighting ke apa ke. Kena masuk kelas. Jadi saya pun ada buat kelas lighting. Jadi siapa yang minat kat orang tu kena timba ilmu lah. Timba ilmu. Di samping kita pun katakan dah ada pengalaman kan. Tapi benda ni ilmu, kita kena belajar. Jadi mungkin kita dapat tips-tips tu boleh menambah lagi pengetahuan untuk dapat result lebih baik kan. Lagi satu kita kena kreatif bila kita dah tahu, katakan contohlah kita dah tahu basic light. Basic lighting kita dah tahu lah, semua orang tahu kilat kat mana. Tetapi kalau kita kreatif, kita dah boleh langgar tu semua. Kita boleh buat kilat beratas boleh, dari bawah boleh macam tu. Jadi bila kita dah faham, jadi senang lah. Berkenaan dengan lampu sekarang, pada saya benda tu sama je. Lampu apa kita pakai pun dia mengikut jenis lah. Sekarang ni mungkin kita dah pakai atau orang tu apa, lampu yang bukan kecil, maksudnya LED lampu macam yang besar pun dah jadi LED. Tak kisah, tapi kalau LED biar LED semua kan, semua LED. Kalau kita campur dengan lampu camai jadi takut color lagi. Melainkan kita ada apa color meter. Kita boleh check, kita boleh sambungkan lampu pakai minus green ke apa ke kan, balance kan balik lah. Nak balance kan balik, nak sambungkan. Tapi jadi satu kerja lain lah. Okey bang, hijau abang pernah masuk dalam persatuan kan, persatuan pekerja filem lah. Abang cerita secara ringkas abang punya pengalaman dan juga penglibatan. Saya masuk persatuan PPFM lah awalnya kan. Dulu PPFM lah, Persatuan Pekerja Filem Malaysia. Okay. Jadi saya masuk daripada awal. Waktu tu tahun bila? Saya berada dalam Pro-Tem Committee daripada penubuhan yang pertama lah, tahun 1993. Abang Ali waktu tu ada lah. Saya AJK lah. AJK pertama dulu. Dengan Kapten Syukur. Okey. Masa tu semua muda je. Saya tengah bersemangat lah. Tengok gambar dia pun memang semua muda je. Memang tengah hebat lah. Tengah hebat. Waktu tu kenapa PPFM tu? Kenapa waktu tu? Pasal harga ke? Kita nampak keperluan lah. Keperluan untuk kita bersatu. Kadang-kadang kru kita ni kurang faham. Kenapa adanya persatuan ni? Persatuan ni sebenarnya kalau kita nak seorang sesuatu pada kerajaan, seorang tak boleh. Kalau kita seorang boleh ke? Tapi seorang kena berkumpulan. Kita berkumpulan. Jadi kita berpersatuan. Jadi kita boleh
boleh suggest apa-apa ke, hantar memorandum ke kan, untuk gerak kerja kita kan, tangga gaji, benda-benda tu lah. Dapat Maksudnya kita daripada penubuhan sampai lah sekarang abang Sampai sekarang? masih lagi Masih dalam lagi. Persatuan Pekerja Filem Masih lagi. Sekarang nama Profima abang kan. Dia dah rebranding kan. Rebranding, Profima. Tak tahulah, mungkin akan datang ni. Tengoklah kalau ada orang lain ganti. Yalah, ya. Saya pun kata orang tu tak iri lah. Dah 30 tahun lebih ni kan. Ya, betul, lebih Okey, 30 tahun. abang melihat pada peranan Finas sekarang ni waktu Covid ni apa semua. So Finas banyak menyalurkan bantuan. Abang punya pandangan macam mana bang? Finas nampaknya sekarang agak prihatin lah. Saya nampak lah prihatin dengan warga industri kita kan, yang agak terjejas dalam masa Covid ni. Dan nampaknya kan kawan kita ada dapat projek daripada Finas. Saya dipanggil apa tu? Projek yang pelaksana kan, pelaksana Prisma, karisma. Jadi dapatlah kata orang tu warga membantu kita ni bernafas lah, kan. betul. Kadang dia orang tak ada job. Ada yang nasib baik tu ada job lah. Kadang yang bukan nasib baik tu tak ada job. Jadi kalau dapat bantuan daripada Finas ni, maksudnya projek yang diberi oleh Finas ni melalui Prisma ke benda tu kan, menolong lah. Okey bang, saya rasa kata-kata tak akhir daripada Abang Ali Kong lah. Maksudnya abang nak pesan apa dekat industri filem Malaysia ni bang? Khususnya kru-kru filem ni, kalau abang nak pesan lah. Maksudnya apa abang nak pesan? Kenapa lah, yang saya nampak kita perlu jaga disiplin lah. Disiplin tu penting. Pasal melalui pengalaman saya lah, kadang-kadang kalau tak ikut disiplin, contohnya call time pukul apa yang datang lambat apa semua kan, jadi di situ nampak mencacatkan kita punya pergerakan lah. Jadi kadang-kadang mengganggu produksi. Dari segi ilmu pula dia orang kena perbanyakkan lah dari segi ilmu. Dia kena masuk kelas lah, benda belajar ke, Tambah ilmu. tengok banyak filem ke apa ke kan. Dari segi persatuan pula join lah. Ini kot kena masuk filem, kena join. Kena join lah. Ada insurans. Kena ada join ni, persatuan semua. lah. Abang Ali Bendahari Profima sampai saya ingat dah 2-3 penggal lah. Berapa penggal? 4-5 penggal kot. Tak ada, sebelum ni saya timbalan presiden. Timbalan presiden. Yalah. Bendahari ni baru 3 3. 3 penggal lah Bendahari. Okey. So Ali, terima kasih banyak kerana bersama saya dalam Kopi Kau Show, program kita yang membawakan semua penggiat-penggiat filem Malaysia dalam satu platform, dalam satu ruang. Terima kasih juga hari ini kepada Kapten Mak Nobon kerana latar ni yang sungguh hijau, cantik, merah, pink apa semua ada ni kan. Ni semua di singgah sana Kapten Mak Nobon. Terima kasih banyak. Terima kasih Director Azhar Yunus ada, Shima ada membantu dari segi pengurusan. Terima kasih banyak kerana bersama-sama kami. Baik, kita jumpa lagi dalam segmen lain bersama dengan penggiat-penggiat filem ternama dan tersohor Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.